Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. صدق الله العظيم. Surah Al-Qiyamah ayat 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, mula sekali rasa saya nak ucap tahniah kepada ahli qaryah kita di sini atas masjid baru dengan hamparan dengan kurnia Allah kepada kita. Alhamdulillah. Sebelum bulan lepas saya mari sembahyang di sana. Maka alhamdulillah Tuhan kurnia kepada kita dengan rahmat nikmat, dengan gotong royong kita, kerjasama ta'awun kita, maka Allah kurnia kepada kita, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, seperti mana kita maklum bahawa surah Al-Qiyamah ini Allah memulakan dengan bersumpah. Allah memulakan ayat yang pertama, yang kedua itu dengan bersumpah. Itu nama Al-Qiyamah. Dia kata la uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Kita dalam rukun iman kita kena yakin, kena percaya kepada hari kiamat. Ada satu hari nanti namanya hari kiamat. Sebab itu Allah bersumpah dengan hari kiamat itu, hari nak membicarakan manusia di hadapan Raja. Allah tu Raja. Raja yang maha adil, Raja yang memiliki seluruh alam ni. Hak dia, dia cipta langit, dia cipta bumi, segala-galanya hak dia. Itu kita kena berdalil kata Allah tu Raja. Maka kita ini akan dibicara pada hari kiamat nanti dengan detail, sedetail-detailnya, dengan adil, seadil-adilnya. Di situlah keputusan yang sebenar, siapa ahli manusia yang berjaya dan siapa ahli yang tak berjaya. Dua tu saja. Mudah-mudahan kita semua duk penat, lelah, letih kerja agama ni, habis duit, habis tenaga, habis umur. Pergi ke Mekah belanja 50,000, habis penat, lelah, letih, habis duit, habis tenaga, habis umur kerana agama.
Sebab itulah kita dah buat lepas. Hak mari semayang ni pun lepas, hak tak mari semayang pun lepas. Hak tak buat langsung, lepas juga. Lepas belaka, tak nampak hasil. Oleh sebab itu, kita pun kena faham. Kata kerja agama begitu. Allah bersumpah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Hari pembalasan. Nak beri balas kepada hamba-hamba dia. Yang kita dah pernah lelah letih ni, itu nilai dia. Okey, supaya pasti hari itu tiba. Iaitu hari yang Allah ganti bumi ini dengan bumi lain, langit dengan langit lain. Semua segala makhluk yang Allah cipta itu dia akan tamat. Ataupun kita panggil date expiring, tarikh tamat. Dia tak kekal. Langit, bumi, bulan, bintang, planet-planet, matahari mana pun semua dia akan habis tamat. Diganti lain. Mana dalil? Kita berdalil sekejap dulu. Dalam surah Ibrahim misalnya, surah yang keempat, 14. Surah yang ke-14 ayat 48. Apabila kita dah cekap cari surah, cari ayat Quran dan kita faham, seronok belajar Quran. Sebab itu para sahabat-sahabat Nabi dia tak boleh tinggal pun. Tak boleh tinggal nak dengar juga Rasulullah mengajar. Kerana pada zaman itu belum lagi sempurna wahyu turun. Masih berselerok lagi Quran, duk turun di padang pasir, duk di mana-mana, tidak terkumpul seperti mana kita hari ini. Mudah saja kita buat rojokkan kita hari ini. Dulu, sehingga lepas Nabi wafat pun, Quran tak terkumpul lagi. Masih berselerok di padang pasir, di medan perang, dan di mana-mana saja turun. Tulis di pokok-pokok kayu, di kulit-kulit kambing, di batu-batu dan sebagainya. Sebab itu penulis-penulis wahyu ramai. Mereka seronok. Apabila turun mari satu ayat, turun mari dua ayat, 10 ayat satu surah, Rasulullah ingat daripada ajaran Jibril itu, dia mengajar para sahabat. Sebab itu mereka seronok, reti, mudah faham. Kita ni ada dah Quran dah, setiap masjid penuh dalam almari. Ya dah, jadi perhiasan saja. Tak ada Quran, rasa kekurangan. Ada Quran, tak ada nak baca. Tak ada. Tu jadi kita ada lagi sikit-sikit kena beki. Ada lagi sikit-sikit kena beki. Okey. Allah kata ayat 48 tu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Itu yauma tu, satu hari, pada hari itu mana hari kiamat. Hari yang dia akan tiup sengkala nak menandakan tibanya hari yang dahsyat. Itu. Allah ganti bumi dengan bumi lain, langit dengan langit lain. Tak ada jadi masalah, mudah saja bagi Allah sebab dia tuan. Dia cipta pun tanpa ada pembantuan. Dia cipta dengan kun fayakun. Dia telah raja yang sebenar-benar raja. Pada hari itu dia ganti bumi ini dengan bumi lain. Bumi ini akan jadi padang mahsyar. Padang tempat manusia berkumpul balik. Hak mati dah 1000 tahun, 2000 tahun. Semuanya akan dihidup balik, berkumpul di padang mahsyar untuk nak menerima perbicaraan hukuman. Sebab rekod ada. Rekod simpan di dalam Lauh Al-Mahfuz sekarang ini.
nama-nama kita, fail-fail kita ada semua. Bagi orang tak nak tahu, dia tak nak tahu. Ya dah, dia tahu dengan kerajaan Malaysia, dia tahu. Surat saman mari, kena bayar saman dan apa semua, lakah traffic light pun dia kena salah. Ya dah, krus double line pun salah, surat saman mari dan sebagainya. Kita tahu hubung kait kita dengan kerajaan dunia. Akan tetapi majoriti besar dia tak tahu hubung kait dia dengan kerajaan Allah. Ini satu kejahilan yang sangat besar. Satu kesalahan yang sangat besar. Kena beri juga tu. Kerana manusia tu dia terpengaruh dengan dunia, terutama dunia sekarang ni lebih-lebih lagi. Ya dah, terpaut dengan materialism. Busy hari-hari yang keluar pagi balik malam, keluar pagi balik malam. Dia tak kira dah hubung kait dia dengan kerajaan Allah. Dia tak ambil kira langsung. Ini masalah teruk. Ini teruk di akhirat, bukan teruk di dunia. Baik. Sebab itulah Allah bersumpah tadi. Kemudian wa barazu lillahil wahidil qahar, manusia dikumpul semuanya menghadap ke hadarat Allah, menghadap ke hadarat Allah yang akan menentukan kedudukan kita. Mudah-mudahan kita ahli masjid, ahli Quran ni, insya-Allah kita berjaya, amin, amin. Hak inilah kita duk cari, penat lelah letih, habis duit, habis tenaga, habis umur. Nak berjaya di akhirat. Nak berjaya di dunia tak payah. Tak payah, percaya saya lah, tak payah. Tak belajar pun tak apa, belajar menyamun je. Ya dah. Beli pistol ke, beli kapok sebelah ke, pergi curi, pergi katok bank ke mana, boleh lah, boleh tu. Tu. Ekonomi mudah saja. Tapi hak akhirat itulah kena tahu. Okey. Sebab itu Allah bersumpah kali yang kedua, ayat 2 tu, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan setiap jiwa manusia. Itu surah Al-Qiyamah tadi. Jangan kita lekas fed up aku ni fikiran kita. Kalau kita tak faham jadi berat, lesu terus. Dan sebab tu orang duk malas belajar tu, dia mudah lesu. Fikiran bawa balik ke sana ayat Quran, balik ke sini ayat Quran macam tu, malas aku. Ya tak? Jadi malas tu. Jadi malas lesu, takut ni penat. Tapi kalau Allah beri tak penat, kita rojak sana, rojak sini, reti nampak jelas. Gitu. Baik. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali diri masing-masing. Setiap manusia apabila dibangkit mari dari dalam kubur, semuanya Allah kata menyesali diri masing-masing. Allah bersumpah dengan manusia yang menyesali. Menyesal di sini dua. Satu, menyesal kenapa aku buat amal sikit, kenapa aku buat kebajikan sikit, kenapa aku buat khairat sikit. Menyesal tu. Dan yang menyesal satu lagi, kenapa aku buat jahat, kenapa aku tak buat baik. Menyesal belaka. Hak dia buat baik, kenapa buat baik sikit? Kenapa buat amal sikit? Kenapa buat khairat sikit? Hak menyesal, hak nunu menyesal teruk lagi. Kenapa aku tak baik? Aku duk buat zalim pada orang lain. Kenapa aku duk buat jahat? Kenapa duk buat menyesal aku? Itu Allah bersumpah dah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Sebab itu saya fikir kata kita ambil dulu surah Al-Qiyamah. Ada 114 surah. Bukan senang kita duduk sebulan sekali ni. Ya tak? Nak pergi nampak semuanya itu. Bukan senang. Tak apalah. Maka pada malam ni kita sambung sambung ayat 6 dalam surah Al-Qiyamah itu.
Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Manusia dia tanya, bilakah hari kiamat itu, wahai Muhammad? Sebab Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam dia berdakwah kepada manusia supaya beriman kepada hari kiamat. Di antara rukun-rukun iman kita percaya kepada hari kiamat. Tiba-tiba kita tak ingat dah hari kiamat. Kerana apa? Dia ingat esok hari Jumaat, apa kerja, lusa hari Sabtu, bilang hari. Tak ingat dah hari kiamat. Orang tanya, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Bilakah hari kiamat ini nak mari, Muhammad? Munduk cakap kiamat ni tanya di sini ni tuan-tuan, ayat ini bukan tanya nak tahu, tanya mengejek. Maklumlah di Mekah pada ketika itu orang kafir belaka. Orang dak sembah berhala. Dia gantung di sekeliling Baitullah itu 360 ekor berhala. Lebih banyak pada Turki. Berhala di sekeliling Baitullah tu. 360 ekor. Bila Nabi Muhammad dah berdakwah, kena percaya hari kiamat. Dia mari ngejek. Dia ngejek. Bila hari kiamat nak mari? Tu payah. Payah nak jawab. Kalau orang tanya saya pun tak boleh. Cumanya kita percaya rukun iman. Iman kita yakin. Kata benar. Orang tanya mengejek tu. Ayat itu serupa dengan, saya kata serupa tu makna nak hurai dah. Serupa nak hurai. Serupa dengan ayat 29 dan 30 dalam surah Sabah. Surah Sabah, surah yang ke-34. Surah Sabah. Sabah tu asal negeri Yaman. Negeri Raja Perempuan Balqis. Negeri Sabah tu. Lah ni nama negeri Yaman. Surah yang ke-34 ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, wa yaqulun, serupa dalam surah Yasin juga. Wa yaqulun, mereka berkata, bilakah datangnya janji itu? Mereka tanya ketua agama Rasulullah SAW. Bilakah datang ni nak mari, bila janji nak mari ni? Kiamat tu. Tanya mengejek. In kuntum shadiqin, jika kalau kamu adalah orang yang benar Muhammad, bila nak mari kiamat? Kalau kamu adalah orang yang benar, bila datang kiamat ni? Inilah. Dia kena baling batu lah, dia kena mengejek, dia kena baling telur buruk lah, macam-macam orang dakwah. Bagi orang yang tak nak percaya tu, macam-macam. Tetapi kena kita pakai sifat sabar. Apabila kita nak berdepan dengan manusia ramai ni, macam-macam ragam. Macam mana kita nak berdakwah, kena sabar. Dan terutama sekali kena ada ilmu. Kita boleh tolak setiap hujah-hujah. Kita tolak. Kita ambil yang benar. Hak benar Quran. Yang benar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mereka berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bila nak mari kiamat ni datang, jika kamu adalah benar? Maka Allah suruh dia kata, qul, ayat 30 tu. Qul, katakanlah. Mana katakanlah wahai Muhammad, jawab kepada orang.
lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Bagi kamu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Bagi kamu semua wahai manusia, ada hari yang telah dijanjikan, pasti tiba, yang Allah sumpah tadi. Pasti hari kiamat itu tiba, tak siapa tahu. Allah tak beritahu kepada nabi-nabi dia, nabi dulu-dulu semua, malaikat-malaikat semua tak tahu. Ini rahasia yang sangat dalam. Allah tak beritahu rahasia bila akan tiba hari kiamat. Cumanya ciri-ciri yang Rasulullah beritahu, itu boleh tahu. Ciri-ciri hampir tiba kiamat. Dan hari, iaitu akan datang hari Jumaat. Hari yang Adam jadi manusia, hari yang Adam wafat. Ciri-ciri dia banyak. Akan tamat bumi ini, akan tamat matahari, bulan, bintang, semua tu makhluk Allah. Kita mesti kena ada date expired. Date expiring, tarikh tamat. Apabila ditiup sangkala pun menandakan kiamat. Habis, takut. Mati mengejut semua. Belum sampai lagi ayat-ayat tu. Bagimu tak boleh nak undur ke depan, tak boleh nak pergi ke depan, tak boleh nak ke belakang. Maknanya saat itu tibanya kiamat. Tak boleh nak ke depan, tak boleh. Maknanya exactly hari itu datang. Tak boleh kita nak minta tunggulah, ya Allah sekejap aku nak minta taubat ke, kena apa, tak boleh tunggu dah. Tak boleh tunggu dah. Ya dah. Tunggulah ya Allah. Marilah pergi tempoh sehari ke 3 hari, tak ada. Dan tak boleh nak reverse ke belakang, tak boleh. Nak ke depan tak boleh. Exactly hari yang telah ditetapkan oleh Allah. Itulah hari kiamat akan datang. Kita jawab begitu je lah. Sebab mereka tanya nak mengejek. Satu hari akan datang, akan tiba, pasti. Baik. Kita pergi pada ayat 7 pula. Surah Al-Qiyamah tadi. Itu huraian. Huraian. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Ayat 7. Maka apabila mata ni terbelala ketakutan. Takut. Kita dengar guruh tu pun teruk dah. Semalam saya balik daripada kampung. Udara cuaca tak baik. Allah, takutlah naik patubang malam. Macam ni, goyang. Macam ni goyang. Mengucap dah 4 jam. Baca Quran mana ada. Udara tak baik. Mengucap. Mata belalak dah lah kita pun. Itu baru tu. Ya tak? Kilap mari. Cum. Allah. Tak dapat tubang semalam. Ini apabila nak tiba kiamat. Fa'iza bariqal basaru. Apabila mata manusia terbelalak ketakutan. Takut sungguh. Takut. Kita dengar guruh kilap pun takut dah. Dengan tsunami pun dah takut dah. Itu kiamat kecil tu panggil. Dia ada 2 kiamat. Kalau ada hak besar, ada hak kecil. Kaedah dia gitu. Tu. Seperti mana kalau kita kata kiamat. Dia ada 2. Kiamat kecil dan besar. Seperti mana tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nazi'at. Surah yang ke-79. Surah yang ke-79 ayat berapa? 34, 35, 36, 37.
Fa iza ja'atit tammatul kubra. Itu kiamat besar. Maka semua kita dah tahu dah kaedah dia. Setiap ada yang besar pasti ada yang kecil. Allah kata di sini, apabila tiba masa kiamat besar, huru hara besar, at-tamah, tamatul kubra ni hari yang dahsyat, kiamat besar datang. Takut. Fa idza ja'atit tamatul kubra, pada hari itu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Manusia ingat segala-galanya. Apa yang dia usaha di dunia, dia ingat. Allah beri kuasa ingat. Ingat habis semua. Apabila hari kiamat, nak depan dengan perbicaraan, nak mengadap perbicaraan tadi, ingat habis. Allah beri kuasa ingat. Kenapa beri kuasa ingat? Sebab dia tak boleh nak berhujah. Tak boleh nak pakai lawyer mana ada. Nak berhujah pun tak boleh. Kata mahkamah ni nak berhujah di mahkamah Shah Alam boleh lah. Panggil kapal sing. Ya tak? Hak salah jadi tak salah. Hak tak salah jadi salah. Itu mahkamah dunia. Allah beri kuasa ingat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia ingat segala-galanya. Apa yang dia usaha. Dia tunjuk filem-filem tu. Ingat mereka. Oh, dia nampak pula tu. Jelas nampak. Tunjuk filem ni sebab dia dah ambil rekod ni. Rekod semua ni. Dua kementerian, iaitu Raqib dan Atid. Dua kementerian tu sangat canggih dah ambil rekod. Gunanya bukan nak suruh Allah tahu. Tak rekod pun Allah tahu. Gunanya untuk kegunaan kita sendiri dari perbicaraan nanti. Dia tunjuk. Ini. Belakang-belakang dia tunjuk. Sebab tu yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Apa yang manusia usaha di dunia ni duk buat kerja, Allah tunjuk belakang. Dia ingat. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan diperlihatkan pula neraka bagi ahli neraka, orang yang kena lihat neraka. Diperlihatkan saja hari kiamat tu. Belum bicara lagi, ditunjuk. Sebab itu Allah beritahu ayat lepas itu tentang perihal manusia hari kiamat nanti. Perihal manusia, Allah kata fa amma man tagha, maka ada pun orang-orang yang melampaui batas. Hari kiamat nanti orang-orang yang melampaui batas itu perihal manusia tu. Hak tak boleh dia jadi boleh. Gitu. Melampaui batas. Batas ni banyak batas agama. Dia melanggar batas agama, macam-macam lah. Itu melampaui batas lagi. Tara, derhaka. Satu, fa amma man tara, maka ada pun orang-orang melampaui batas. Yang kedua, wa asarul hayatad dunya, orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Lah ni tak semayang lagi ni, kan duduk jual beli. Tu mengutamakan dunia panggil. Kan tak? Kalau hari Jumaat dia dah buat taksi lepas masjid. Mengutamakan dunia panggil. Ada setengah masjid tu dia goreng mi, orang ada semak ada goreng mi sebelah masjid. Orang ramai duk makan. Itu apa panggil mengutamakan dunia. Dua tu. Satu, perihal manusia orang yang tara, melampaui batas.
Semua batas-batas kita boleh hurai satu persatu. Batas-batas agama. Itu dia. Yang kedua, orang yang mengutamakan dunia kat tak akhirat. Pergi semayang tu akhirat. Sebab buat lepas je. Pergi ambil hasil di akhirat latih. Hasil kita pernah Allah ni ambil akhirat. Tu. Tapi dia tidak ambil peduli kepada hak akhirat. Dia mengutamakan dunia dari segi pangkat, darjah, dari segi duk mesyuarat, duk betang bajet ke apa semua tu. Tak semayang. Misalnya. Kita panggil mengutamakan dunia tu. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat kediaman dia. Itu pelbagai kata, kita nak nafi tak boleh. Tak boleh menafi sama sekali. Siapa dia menafikan itu, kafirlah dia. Kafirlah dia. Jangan menafikan hak Allah. Okey. Nak jadi molek, ayat selepas itu. Hak tu molek. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Hak tu hak sungguh. Perihal manusia. Apabila orang yang benar takut kepada makam Allah, kedudukan Allah, makam yang tertinggi, raja. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia tahan hawa nafsu. Tahan hawa nafsu. Hawa nafsu ni banyak. Nak perkara tak baik, nak buat perkara tak baik, semua tu hawa nafsu. Tahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempat kediaman dia. Ni dah ikut hawa nafsu, kehendak hawa nafsu, tak nak semayang, tak nak hawa nafsu, tak nak buat jahat, kehendak hawa nafsu, macam-macam. Dia tak tahan hawa nafsu, ikut hawa nafsu, ikut syaitan, maka binasalah dia. Faham tu? InsyaAllah. Okay, kita cakap hari kiamat. Sebab hari itu hari pembalasan. Kat sini buat lepas je. Mana ada nampak? Tak ada. Itulah sebabnya Allah kata dalam surah Qiyamah tadi, kembali balik ayat 7. Nak tiru hak Rasulullah. Sebab hak ni hak Allah pesan dalam Quran. Itu dia. Allah pesan Al-Quran. Mana dalil kata Allah pesan Al-Quran? Kalau tuan-tuan nak tengok surah Al-Ahzab. Surah yang ke 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu, bagi kita semua, orang pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang iktiraf Nabi Muhammad ni, ini Allah kata, sesungguhnya bagi kamu, iaitu kita dah iktiraf Nabi Muhammad, ikutan dia, cara dia, semua segala-gala. Bagi kamu fi Rasulillah, terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, sama ada cara dia mengajar, cara dia berdakwah, cara makan minum dia, cara masuk rumah keluar rumah dia, semua segalanya. Nak tengok filem dia, telah kata gitu. Banyak ayat lain lagi. Sesungguhnya bagi kamu, iaitu bagi kita, fi Rasulillah, terhadap diri Rasulullah, seorang yang sangat mulia di sisi Allah, semulia-mulia makhluk di sisi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena selawat banyak-banyak pada dia. Bagi kamu, bagi kita, terhadap diri orang tu manusia biasa. Sebab kita makan, minum, tidur, bangun, berkahwin. Akan tapi bagi kamu boleh tengok dia. Terhadap diri dia tu,
uswatun hasanatun, itulah uswah hasanah. Apa uswah ni? Contoh teladan yang baik bagi kamu. Semua segala segi. Kau nak tengok cara dia mengajar, cara dia deal dengan manusia, deal dengan masyarakat, deal dengan anak buah dia, dengan jiran, dengan segala-galanya. Itulah contoh tauladanmu yang baik. Untuk siapa nak contoh dia? Untuk orang ni, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka-mereka yang duk mengharapkan dapat keredaan Allah dan berjaya di hari akhirat, tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita nak mengajar, nak berdakwah, nak paut orang kepada agama, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, kena fikir tu. Okey, ini Allah kata, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka-mereka yang duk mengharapkan keredaan Allah serta berjaya di hari akhirat, apa kena buat? Tiru Rasulullah. Itu orang contoh. Itu model, role model kamu. Allah pesan dah kata gitu. Wa dzakarallaha katsira. Ingat pada Allah banyak. Dia bagi dia hohe Allah alam. Apa benda tak nampak pahala pun tak nampak, dosa pun tak nampak berlaku, benda buat lepas nak seronok aja. Percayalah, percaya. Okey. Sikit tu seli apa ni? Ada seli sikit. Haji Malik ada? Seli sikit. Kembali pada suratul Qiyamah tadi. Sebab itu kita ambil contoh. Itulah manusia contoh. Manusia contoh. Ayat 7, faiza bariqal basaru, apabila mata manusia terbelalak ketakutan hari kiamat nanti. Wa khasafal qamaru, dan bulan pula hilang cahayanya. Itu dah panggil khasaful qamar. Surah Kiamah tadi apabila mata manusia terbelalak, bulan pula hilang cahaya dia. Gelap dah. Cahaya dah tu. Tu ciri-ciri mari dah tu. Apabila bulan hilang cahayanya. Ayat 9 pula, wajumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Jumi'ah, jamak, kumpul. Satu hari Allah kumpul matahari dengan bulan. Itu nak jadi tu. Tu kuasa Allah. Sebab Allah cipta makhluk dia ni semua dia cipta dengan kun fayakun. Lain dia cipta manusia saja. Dia cipta sains ni. Sebab itu dia tak cipta dengan kun fayakun. Kuasa Allah tu kuasa kun fayakun. Apabila dia menghendaki, dia kata jadi. Tapi cipta manusia dia tak cipta gitu. Malaikat, aku nak buat manusia supaya manusia jadi penghuni bumi ni. Bumi dah ada. Manusia belum ada lagi. Pergi ambil tanah seluruh dunia ni. Mari kat Malaysia ambil segenggam, pergi kat Indonesia segenggam, kat Thailand segenggam, Myanmar segenggam, ya dah, China, Jepun, Taiwan, India, Bangladesh, Arab, Turki, mana, Middle East, Afrika, semua ambil segenggam tanah. Aku nak cipta manusia. Balik ke sisi Allah. Allah perintah tanah yang seluruh dunia tu yang berlainan tanah, dia tak sama. Allah campur dengan air. Itu sains. Tu. Campur dengan air, gaul, jadi tanah liat. Tanah yang seluruh dunia ni campur dengan air jadi tanah liat. Kering, keras, jadi rangka manusia.
belum ada ruh. Keras 40 tahun. Sampai 40 tahun dia kering betul-betul, keras betul-betul, Allah cium ruh masuk ke dalam ni, hiduplah. Jadilah manusia yang pertama Adam, nama dia. Allah cipta dengan sains, nak suruh kita tengok. Ada pun cipta lain itu semua dengan kun fayakun. Jadi. Gitu. Kena fahamlah baik-baik kita pada sains Quran dia beritahu. Itu Adam ada pun cipta kita bukan dengan cara tanah liat dah. Kita ni bukan tanah liat, air mani. Air mani itu yang berasal daripada makanan. Yang Quran dia beritahu. Makanan kita makan baik-baik, dia proses di dalam perut kita ni jadi air mani. Air mani itu bertemu air mani lelaki, air mani perempuan, dia tangkap. Air mani perempuan tangkap air mani lelaki, masuk dalam rahim dia. Duk proses pula itu. Duk proses. Proses 40 hari yang pertama berubah jadi sekian, 40 hari yang kedua berubah jadi sekian. Tengok tu sains Quran. Akhirnya jadilah Daulah Yusuf Minah Bidah. Jadi manusia. Air mani. Adapun Adam tadi, Adam daripada tanah liat kering tu, clay. Itu dia Quran cerita. Hebat tak hebat? Manusia Amerika, England, Mak Saleh mana pun jahil lagi. Quran mari 1400 tahun lebih dulu. Duk cerita tentang sekian-sekian. Orang yang kata pandai bijak, duk jahil tak kerti apa lagi. Itu cerita sikit lah. Kita pun duk jahil je tu. Duk suka ketawa, belajar, malas. Suruh ambil Quran, suruh ambil pen. Dah. Allah cerita pen, cerita apa semua itu dalam Quran. Dia suka nak pergi dengar tu. Lepas suka nak cerita kedai kopi. Tu hak suka manusia. Faham tak? Kita masa kita nak belajar, nak faham, nak semua. Allah beri belaka. Boleh beri, Allah beri belaka. Saya. Allah alam. Okey. Wa jumi'a asy-syams wal qamar. Ayat 9 tu. Matahari dan bulan dikumpulkan sama-sama. Serupa juga ayat itu dengan ayat 1 dan 2 dalam surah At-Takwir. Surah At-Takwir, surah yang ke-81. Surah yang ke-81 At-Takwir, ayat 1 dan 2. Serupa itulah. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila matahari digulung. Matahari nak digulung. Matahari nak gulung macam gulung kertas ni. Langit pun gitu juga. Digulung macam gulung kertas. Sampai masa dia. Itu idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, habis ya. Okay. Dimasuk dengan bulan bintang semua. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu dah berjatuh-jatuhan. Duk luruh. Jatuh. Hari itu kiamat. Lah ni ada dah ciri-ciri dia jatuh. Dia pecah. Macam kiamat tu. Itu terhurai ayat tadilah lebih kurang. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Ada tak? Apabila matahari dah digulung dan bintang-bintang pula berjatuh-jatuhan, kadarat. Kadarat maknanya dia guguh. Tinggi tu. Kita ada sini nak sampai ke langit dunia tu 500 tahun perjalanan. Langit ke langit, di antara langit sampai ke langit 500 tahun perjalanan. Tebalnya langit itu pula 500 tahun perjalanan.
Nak imagine macam mana tu? Macam mana apabila berlaku Isra' Mi'raj? Ini bulan, bintang tu paling tinggi sekali. Bintang-bintang tu semua. Tu. Apabila benda ni gugur, marilah kiamat. Sebab itu ayat 10 tadi dan surah Al-Qiyamah tadi ayat 10, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Bila dah semuanya begitu, bulan bintang pun dah, langit pun diganti dengan langit lain, bumi dengan bumi lain, kita dah baca ayat tadi. Maka yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia berkata, mana lagi kami nak lari? Mana lagi nak lari? Tak ada tempat nak lari. Kecuali kena kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah belaka. Sebab itu kita mari di sisi Allah, kita kembali kepada Allah. Macam mana kita mari di sisi Allah? Kita semuanya Allah cipta dah ruh kita ni. Apabila Allah cipta Adam tadi, tinggi 60 hasta. Allah nak suruh Adam tengok zuriat dia yang bakal mari ke dunia ni. Allah gosok belakang Adam. Keluar ruh macam laser. Macam laser ya lah. Laser. Cong. Tak tahu berapa liun, tak tahu baca, tak tahu akal, tak pandai nak baca. Allah saja yang mengetahui bilangan. Selagi mana ruh yang bersumpah di hadapan Allah itu tak mari ke dunia, tak akan berlaku kiamat. Gitu sekali. Lah ni duk mari lagi manusia hok bersumpah di hadapan Allah. Apabila tubik semua keluar mari dah semua habis, Allah suruh Adam tengok. Tengok tu. Tu zuriat kamu tu yang bakal mari ke dunia ni. Adam tengok. Ada hitam, ada putih, ada kuning, ada merah. Hak hitam-hitam duduk di Afrika. Hak blond-blond, putih-putih duduk di Eropah tu. Tak? Hak merah-merah, kuning-kuning duduk di China, Jepun, Taiwan. Semuanya begitu. Acuan tanah tadi. Tak? Kena belajar sains tu. Kena belajar sains. Semua tu apabila keluar mari semua, Allah kumpul balik. Ambil berjanji dengan ruh-ruh tadi. Janji di hadapan Allah. Kita dah. Janji apa? Janji nak patuh, nak taat, tak nak melampaui batas tadi, tak nak bersyirik. Tu. Mana dalil kata kita dah berjanji di hadapan Allah? Ni kembali kepada Allah pula. Mari lepas dunia ni berapa? 50 tahun, 60 tahun. Ada duduk sekejap, ada duduk lama. Kita ambil janji dah. Mana janji? Kita tengok dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172 dan 173. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam. Bani Adam tu keturunan Adam lah, Bani Adam. Allah mengambil perjanjian dengan Bani Adam. Bani Adam ni keturunan Adam. Min zuhurihim, sini daripada zuhur tulang belakang ni keluar zuriat daripada sulbi Adam, keluar zuriat. Sebab Adam tu daripada tanah tubuh badan dia tu mengandungi tanah seluruh dunia ni. Lepas tu dia gosok belakang Adam tu keluar merah kuning semua, acuan tanah tu. Lepas tu ambil perjanjian. Itu. Wa idza akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, zuriat keturunan. Wa asyhadahum, dan Allah mengambil persaksian, perjanjian. Atas diri kita masing-masing. Semua ambil janji belakang atas diri kita masing-masing. Allah tanya,
Apabila dah kumpul semua tu, tertanya, alastu bi rabbikum? Tanya ruh kita lah. Semua ruh kita yang dikumpul tu semua jawab, alastu bi rabbikum? Allah kata, bukankah aku ni Tuhan kamu? Qalu, semua jawab. Serentak jawab, bala. Alastu bi rabbikum? Bukan aku Tuhan kamu tak? Qalu, semua jawab, bala. Apa lagi Ustaz? Qalu bala syahidna, kami sendiri menjadi saksi. Kita bercakap bala di hadapan Allah, syahidna, kami sendiri menjadi saksi atas diri kami bahawa kami menyaksi Allah. Qalu bala syahidna, semua mengambil perjanjian itu. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kamu tidak buat alasan, supaya kamu tidak mengatakan pada hari kiamat nanti kami lupa tentang perjanjian, kami tak tahu. Nak buat alasan di mahkamah Allah, tak terima, Allah tak terima. Percayalah, percayalah. Kata kami tak tahu atau ada perjanjian, kami tak tahu, kata ada kami masa ruh kami, Allah tak terima, Allah tak terima. Sebab apa? Mesej ni sampai semua dah. Rasulullah kata, balighu anni walau ayah, sampaikanlah mu daripada aku pada haji perpisahan dulu. Haji wida, haji yang dia perpisahan. Lepas tu tak buat haji, dah dia wafat. 29 hari selepas perjanjian tu. Lepas dia kata, alastu bi rabbikum? Hak Nabi kata, balighu anni, sampaikanlah kamu yang hadirin 120,000 orang tu, kamu perananmu, kamu semua ni sampai kepada aku walaupun satu ayat. Mesej ni sampai. Anda sampai dah ke Malaysia ni, tak akan diterima alasan. Nabi kata, balighu, sampaikanlah kepada aku walaupun satu ayat. Sahabat ambil sampai. Sebab tu di Madinah macam ni dia keluar. Keluar pergi sini, keluar sini. 4 penjuru Madinah tu. Keluar pergi ke Afrika, sampai ke Mesir, pergi ke Asia, sampai ke Mesir, pergi ke Eropah, sampai ke Mesir, pergi ke mana-mana semua. Saya boleh bilang satu persatu negara atas dunia ni dan atas kepala saya. Percayalah. Kata ni keluar. Siapa yang tak dengar, maka tak diterima. Tak terima. Mesej sampai. Sampai dah Malaysia. Lama dah, 400 tahun lebih dah sampai Malaysia ni. Baru ya saya Islam sampai ni. Umur Islam 1400 tahun, 440 tahun umur Islam. 1400, 44 tahun ya dah umur Islam. Manakala Islam baru sampai ke Malaysia, baru lebih kurang 400 tahun atau lebih. Dalam 500 lingkungan itu. Tengok sejarah. Lama dah. Nak kata tak tahu lagi, tak boleh terima. Sebab mesej dah sampai. Sebab tu Allah kata, antakulu yaumal qiyamati, supaya kamu tidak mengatakan pada hari kiamat nanti, inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami tentang perjanjian itu kami lalai, kami lupa. Tak boleh. Tak boleh. Tu. Ayat yang berikut tu, au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau kamu nak mengatakan kami mari ke dunia ni tengok ibu bapa kami dah syirik dah. Dia pergi tukih dah. Kami pun ikut ibu bapa. Maknanya ini ikut adat maksudnya. Kami mari ke dunia ni tengok ibu bapa dah bersyirik dah, pergi buat tukih, kami pun buat seperti itu juga. Apakah kau nak membinasakan kami ya Allah oleh sebab kami diikut? Allah tak dengar tu. Sebab itu adat resam yang tak betul dengan agama kena tinggal. Kena tinggal.
Ada apa pun. Itu dia. Ada tepung tawa ke, ada makan nasi kunyit ke, ada apa-apa hok tak betul tinggal. Hok tak ada guna. Dia takut kena badi ke, dia takut kena apa semua tu tinggallah. Mula-mula Islam mari Rasulullah duk usaha di Madinah tu dapat menguasai kembali Mekah. Ya, negeri yang dikuasai oleh orang kafir. Apabila dapat menguasai Mekah, menakluki Mekah, mula-mula sekali dia buang adat yang tak betul. Adat jahiliah. Kita ni duk adat yang paling besar. Hingga sampai biar mati anak, jangan mati adat. Apa benda tu? Biar mati anak, jangan mati adat. Maknanya adat ni besar sangat. Okay, tak boleh tu. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Kena buang dah. Nak beri molek bersih. Suci Islam. Okey. Baik. Kita faham belaka dah tu insya-Allah. Nampak tadi. Baik. Itu ayat 10 tadi, apabila dah bulan, bintang apa semua dah dihancur, dah turun gugur apa, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia berkata, insan tu ke mana lagi kita nak lari? Ke mana tempat nak lari? Tak ada tempat. Ayat sebelah tu, kalla la wazar. Ini semua nak latih ni, latih tengok ayat Quran sana, tengok ayat Quran sini. Sebenarnya pahala besar tuan-tuan. Pahala besar. Satu huruf kita dah baca dan pahala besar. Tak utama ni malam Jumaat ni. Tu dia. Kalla la wazar, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Kemana nak pergi? Ila rabbika yauma adzinil mustaqar. Kemana nak pergi lagi dah? Hanya kepada Tuhanmu sajalah pada hari itu tempat kembali. Tak ada tempat dah. Dah lagi tak ada tempat dah. Kembali balik. Mari dari sisi Allah, kembali kepada Allah. Sebab itu kalau orang mati, sunat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kimi mari daripada Allah, pada Allah kita kembali. Sunat kata. Bukan kata orang mati saja kena cakap. Orang kena bala pun, kena musibah pun kena kata juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang rojak cerita kata dia aksiden, kita kata inna lillahi wa inna. Hai ustaz, tak mati lagi ustaz. Tak mati pun kena kata sunat. Sunat kata apabila dengar musibah apa semua, kena kata. Bukan tunggu orang mati pun nak kata inna lillahi. Ada. Setiap musibah kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay. Pada Tuhan sajalah yang kita kembali balik. Kembali kepada Tuhan. Semua kita kembali pada Tuhan Allah belaka. Okey. Cukuplah kita Cukuplah. Jadi ini ayat apa? 12 sebab itu ila rabbika yauma idzinil mustaqar, kita kembali kepada Allah belaka, kepada tempat kita. Serupa dengan Allah kata, serupa tu mana huraianlah kita. Serupa dengan Allah kata dalam surah Asy-Syura, surah yang ke-42 ayat 47. Surah Asy-Syura surah yang ke-42. Surah yang ke-42 ayat berapa? 47 47. Itu huraian tadilah, huraian kalla la wazar tadi. Huraian dalam surah Al-Qiyamah kalla la wazar ila rabbika yauma adzinil mustaqar. Kita huraian pula ayat 47 dalam surah Asy-Syura tu. Astajibu li rabbikum min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah ma lakum min malja'in yawma idzin wa ma lakum min nakir.
Ada tak? Okay. Istajibu, patuhilah. Li rabbikum, patuhilah seruan Tuhanmu. Rabbi, patuhilah seruan Tuhanmu. Dan mudah-mudahan kita ni bagi ahli masjid aja, ahli Quran ni duk patuh. Hak lain tu jauh dengan Quran, jauh dengan masjid, jauh dengan Allah. Nyayo. Nyayo sungguh percayalah nyayo. Penat kerja dunia ni. Penat belaka. Itu nak berkelahi tu, nak pilihan raya berkelahi. Itu nak berkelahi tu. Patuhilah seruan Tuhanmu. Bila? Sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Sebelum tiba satu hari yang tak dapat nak ditolak. Hari itu, hari kiamat. Sebab itulah ni kena patuhlah. Istajibu, patuhilah. Li rabbikum, seruan Tuhan duk seru, sembahyanglah. Buat ibadat lah. Jangan menyesal di hari akhirat. Kita Allah supah tadi itu. Supah ayat pertama, ayat kedua tu. Patuhilah seruan Tuhanmu. Bila? Sebelum datang suatu hari. Hari kiamat nanti yang tidak dapat ditolak kedatangannya. Tak dapat ditolak kedatangan hari kiamat. Kamu tidak dapat tepat nak berlindung lagi dah. Yaumul la maradda lahu minallah. Tak dapat, kamu tidak memperolehi, tak ada apa tempat nak kita minta berlindung pada hari itu. Dan tidak dapat pula kita nak mengingkari dosa-dosa kita. Tak dapat lagi kita nak mengingkari dosa-dosa kita. Tak dapat kita nak tolak amalan-amalan kita dan buat keburukan-keburukan kita. Semua akan ditunjuk. Jelas satu persatu. Sekecil mana, seberat mana, seringan mana. Itu dah. Sebab itu kita kena seru kot tu. Seru, patuhilah. Kata kita tidak ada tempat nak berlindung lagi dah. Tidak ada tempat berlari. Sebab itu ayat 13 tu. Ayat 13 sebab apa saya nak panjang di sini sebulan sekali. Kalau saya ni muda lagi boleh tangguh. Dah ni dah tua dah, teruk dah. Tak sungguh. Ayat 13. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu, hari kiamat nanti, diberitahu kepada manusia. Pada hari kiamat mari, diberitahulah kepada manusia apa yang telah dikerjakan, apa yang dia lalai. Hak ni yakin sungguh benar. Sebab rekod ada. Rekod tidur, bangun, makan, minum, masuk rumah, keluar rumah, perjalanan kita, rekod ada. Pada hari itu akan diberitahulah kepada kita, yunabba'ul insanu yauma idzin, pada hari itu bima qaddama wa akhar. Apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita lalaikan. Ayat itu serupa pula. Itu hurai senantiasa, hurai. Ayat itu serupa dengan ayat dalam surah Al-Kahfi. Surah yang ke-18 ayat 49. Surah Al-Kahfi, surah yang ke-18 ayat 49. Surah yang ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
Wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 49. Apa? Pada hari kiamat nanti, wa wudi'al kitab diletak dibawa marilah, dikeluarkan kitab yang duk simpan dalam Lauh Al-Mahfuz lah ni tu. Pada hari itu dah mari keluar. Ni kerja-kerja kamu dulu semasa di dunia. Tu dia letak ke bawah mari buku tu, buku akaun kita lah, akaun kita. Tu. Akaun dunia ni disimpan dalam bank. Akaun akhirat disimpan dalam Lauh Al-Mahfuz, bank akhirat tu. Akaun kita. Baik buruk banyak sikit hak tu. Pada hari kiamat nanti dia mari tu. Wa wudi'al kitab, dikeluarkan kitab. Kitab, nama kitab belaka tu, kitab. Fatarul mujrimina, lalu orang melihat orang-orang yang bersalah tu ketakutan. Takut. Hak dia tu dah buat salah di dunia. Tengok kita saja ada belaka, kecil besar. Oh, sekecil mana, seberat mana, singa mana ada belaka. Tu, mereka takut tengok buku catatan tu. Memanglah. Kalau kita di sini ni tengok duk meningkat semua, fulus dalam bank. Bulan depan naik sikit. Tu naik semua tu. Oh ni tak tahu ni. Naik ke tidak ni buku akaun kita ada simpan dalam Lauh Mahfuz. Maka orang yang bersalah tu ketakutan tengok kita dia. Tentang apa? Apa yang tertulis di dalam buku catatan tu semua ada. Allah Akbar, canggih sungguh. Yakin Quran betul. Betul. Dan mereka berkata, ya wailatana. Aduh, celakalah kami. Tu. Celakalah kami. Apa boleh tengok? Apakah kita, apakah ni? Ada belaka sekecil mana, seberat mana, seringan mana, ada belaka rekod. Semua ada tercatat belaka. Apa yang mereka telah kerja di dunia, semua ada. Sebab itu, bagi kita ahli masjid ni ya, ahli masjid, ahli Quran, ahli hadis ni, dia beza dengan orang lain. Orang lain dia tak sedar kata dia buat salah banyak mana. Sebab benda tak nampak. Benda tak nampak. Dosa pun tak nampak, pahala pun tak nampak. Kita itu. Jadi di akhirat esok tu wala yazlimu rabbuka ahada, Allah tak zalim hamba dia sama sekali. Dia nak jatuh hukum dia suruh tengok tu. Dia show segala-galanya. Barulah itu keadilan Allah. Okeylah setakat ini insya-Allah dulu. Mudah-mudahan kita bertambah-tambah amalan kita, kebajikan kita supaya jangan sesal. Jangan menyesal pada hari kiamat nanti. Tapi Allah bersumpah dah semua manusia akan menyesal. Hak buat sama kebajikan tu menyesal kenapa buat sikit. Ya bersumpah tadi ayat 2 dah. Kenapa buat amal sikit, kenapa buat khairat kebajikan sikit, sedangkan tu. Semuanya itu pahala, tu nak cari pahala. Itulah aset kita di akhirat insya-Allah. Setakat insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di bulan depan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa huzunina wa dhihaba min haj hayatina. Allahumma waffiqna li ta'atika wa a'inna ala iqamati dinik wa ala ihya'i sunnati nabiyyikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Sikit maklumat bahawa saya telah melaksanakan kurban orang yang beri amanah kepada saya dari Kota Warisan ni. Ada beberapa orang, ada beberapa itulah bahagian dua ke gitu, dua bahagian saja. Okey, saya telah melaksanakan. InsyaAllah akan diikuti dengan surat rasmi daripada saya dan tuan guru kita di sana insyaAllah.